Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Sedawa pula. Silent on set. Hai, saya Hada. Saya Haidar. Saya Ili. Saya Syazwa. Dan anda bertemu lagi kami dalam episod Gender Bender. Okay, episod kali ni kita nak membincangkan tentang lelaki. Lelaki ini yang okay, kalau orang nak cakap pasal lelaki, kalau lelaki yang kena dera, lelaki salah. Kalau perempuan kena dera, lelaki juga salah. So basically kita nak cakap pasal kesalahan lelaki. So Betul ke? ya, betul ke? Kelakar tak kalau lelaki ni didera? Kenapa bila orang nampak bila perempuan kena dera, orang akan salahkan lelaki. Tapi bila lelaki yang didera, orang akan cakap lelaki tu lemah, weak. Jadi ada 2 orang je lelaki kat sini dan separuh lagi Dua setengah lelaki di sini. Tapi kita akan minta pendapat Syazwana sebab dia dah ada wife kan. Tak terasa. Okay. Okay, first kita kena tengok lah apa maksud dera tu sebenarnya. Wah. Okay. Kita dah jumpa doktor ke minggu ni? Kita tengok lah apa maksud dera tu. Dera tu sama ada dia macam cuik-cuik je ke, atau macam dia pukul ke. Tengok lah apa maksud dera tu. Cuik-cuik tu senak. Macam picit telur ke. Ada ni sejak ni senak lah. Dia lain ada. macam Cantik lah. tu. Sebab dia tak Muka tahu pun dah lah. merah-merah. Blusher. Bukan macam darah lancar. Darah berjalan lancar. Darah lancar kat mana tu? Blood circle dia. Blood circulation. Circle. Circulation. Jadi Pada saya Syazwan, dia tetap salah lah. Tak kisahlah. Lelaki lah regardless salah? Gender. Tak lah, lelaki tengok siapa yang dera tu lah. oh okay. Tak kisah lelaki Tak kisah atau lelaki perempuan. atau perempuan lah. Okay. Sebab kalau tengok kat sini ada, saya baca dekat Esra Awani ni kan, dia kata Wow. kita buat research. Okay, dia kata kat sini 5 ada minit. seorang lelaki ni dia didera oleh 4 orang wanita, orang perempuan. Dia dera macam mana tu? Dia pukul dan dia ni lah, sampai meninggal dunia lelaki tu. Tu pada saya memang Tapi salah. kenapa dia ada cakap kenapa tak lelaki tu kena? Mungkin lelaki entahlah, tu nampak baca baru tengok tadi kan. kata research. Tapi lelaki ni baby lah kat sini dia kata. Seorang lelaki seorang bayi lelaki berumur 20 bulan. Allah, kau memang lah. Dia cakap bayi. Kes lain ni. Tapi lelaki kita cerita Lelaki, kategori lelaki lah. Dia tak salah kan lah, tak kisahlah umur dia berapa pun kan. Yang dera tetap bersalah. Yang didera ni kita tak boleh lah kata dia lelaki ke perempuan ke. Tak boleh lah kita genderkan macam tu sebenarnya kan. Faham? Tapi kan sebenarnya ada pernah tengok satu social experiment ni, video lah. Dalam video ni the first situation is where lelaki tu mendera perempuan. So lelaki tu mendera perempuan tu dekat depan orang, dia pergi pukul-pukul lah perempuan tu, and ada orang backup dia, ada orang lain macam why did you do that, dia dekat overseas ni. Tapi in another situation, bila perempuan tu yang pukul lelaki tu, orang gelakkan je lelaki tu. Betul. Sebab orang rasa macam mesti dia cheat dengan perempuan tu ke, dia ada buat something wrong ke. Dia maknanya salah tu datang daripada lelaki tu instead of perempuan tu lah kan. Yes. Tapi kesian lah in a way, macam perempuan tu pukul dalam video tu, perempuan tu pukul bukan pukul biasa-biasa tau, memang pukul yang tumbuk. And tapi orang still gelak kan, and tak ada orang pun macam try nak backup lelaki tu ke, tolong ke apa, faham tak? Macam walaupun tenaga perempuan tu tak adalah sekuat lelaki, tapi it's still abuse lah kan dekat depan orang ramai. And maybe pemikiran kita kot, kita rasa macam kalau perempuan pukul lelaki tak sakit pun, mesti lemah kan. he deserve it. Macam tu tau. So Haidar rasa macam mana pula? Layak dipukul ke Haidar ni? Janganlah. Sakit sedap tak apa. Tapi kan betul lah. Ni layak dipukul. Dia layak dipukul. Layak dipijak-pijak kan. Bila perempuan pukul lelaki kan, mesti orang akan cakap ada lah tu mamat tu buat halu. Betul. Tapi bila lelaki pukul perempuan, tak pernah lagi orang cakap mesti Mina tu ada lelaki lain. Mesti dia cakap bodoh tu mamat tu. Kan? Orang selalu cakap Lelaki mamat kan. ni dayus kan. Mamak ni buat something kan, ni apa. Sebab memanglah macam lelaki tak boleh pukul perempuan ni lemah apa semua, tapi tak bermakna perempuan boleh pukul lelaki kan, sebab kan dia lemah kan. Betul lah. Tapi sebagai Haidar lah seksa ni dia mungkin tak semestinya dari segi fizikal tau.
Kadang-kadang ada juga lelaki yang diseksa melalui mental. Yang betul. kan yang ni lagi bahaya kan, macam Wah, educated dah. lebam tak nampak tapi luka di hati. Terasa gitu. Ada satu lagi, dia luka emosi. Yes, yelah. Emosi. Traumatized. So bila macam ni dia jadi trauma lah. And then pernah je macam kita tengok cerita, macam ada cerita husband and wife kan, and then wife dia dera husband dia, macam husband kena buat kerja rumah tu normal lah, tapi dia ni macam jenis yang tak normalnya paksaan kan, pukul, ambil periuk pukul kat lelaki tu kan. So aku rasa macam sebabkan undang-undang kita ni, apa sekalipun kalau lelaki buat perempuan, dia tak protect lelaki, dia protect perempuan. Faham? Kan? Sama juga macam kan Johnny Depp, tadi Syazwan kata Johnny Depp dia kena dera dengan wife dia sepanjang relationship dia orang kan, sepanjang marriage dia orang, sekarang baru dia bagi tahu kan. Siapa bagi tahu? Johnny Depp bagi tahu. Johnny Depp dia bagi tahu. Kan dia ada audio. dia kena dera lah. Benda tu trending lah, like few months back kan sebenarnya kan. Tapi perasan tak kenapa Johnny Depp tu tak expose benda ni sebelum ni? Sebab orang tak percaya kat dia. Tak, sebab Johnny Depp sayang bini dia. Sebab dia sayang. Lelaki ni dia ada sifat yang macam tak apalah, macam pendam lah. Kita tahu pendam sebelum ni. Rujuk pendam. Tak pun maybe Johnny Depp boleh tahan dengan apa yang bini dia buat. Mungkin dia rasa mungkin ni benda ni biasa je. Mungkin dia suka, padahal mungkin wife dia suka macam tu. Tapi mungkin dia boleh tahan physically, tapi somehow towards the end tu dia dah macam the effect dia punya emotional lah. Sebab ni tau, sebab sebelum Johnny Depp reveal audio tu, ada audio ada audio. Reveal audio tu yang buatkan bagi tahulah perempuan dia dera dia. Sebelum tu semua orang marah Johnny Depp sebab semua ingat Johnny Depp yang dera wife dia. Yes. Tapi Johnny Depp diam lagi kan. Dia diam lagi. Tapi bila dia dah sampai at one point tu tiba-tiba dia cakap kan. Tapi dia ada bagi statement juga, the reason why dia tak buat tu sebab dia cakap something pasal love lah. Dia kata macam love ni walaupun apa pun orang tu buat kat you boleh endure lagi. You boleh tahan lagi. Tapi at one point you rasa macam orang tu dah tak ada love dekat you. So you have to accept it. Sedih tu. Jadi maksudnya lelaki kena dera, lelaki boleh terima penderaan daripada wanita ni sebab lelaki ni sayang perempuan lah kan. Tapi kenapa bila perempuan kena dera, benda tu jadi isu jadi macam So perempuan ni lemah, makhluk yang lemah. Memang orang nampak kita sebagai makhluk yang lemah. So bila kita dipukul, lelaki patut melindungi perempuan tau. Kita nak someone yang we can look up to. Nak someone yang can protect kita. Ili jangan nangis Ili. Sedih sebab tapi Ili lelaki. Separuh perempuan, separuh lelaki. Kan dah cakap tu kata Thailand. Tak, bukan saya. Tapi itulah sebab kita kan yelah macam Hada cakap lah, kita we need some protection lah. Kalau daripada especially lelaki lah kan, macam tu lah. Tapi itulah macam undang-undang yang ada ni kadang dia tak fair. Kan? Sebab tu kita kena ikut undang-undang Al-Quran. Betul. Tapi kita seiring juga dengan kehidupan semasa. Bagus lah. Kan? Contoh zaman Nabi dulu tak pakai helmet, tapi sekarang sebab undang-undang kita kena pakai helmet kan. Betul lah kan. Saya suka lah kata-kata hari ni dia dia lari ada masker intellectual. Cara dia duduk pun macam dia very malah makan nasi sebenarnya. Dia kenyang. Siapa yang ajak rekod pukul 2 dia? Kan, tapi kadang-kadang macam kalau kita nak cakap pasal protection kan, kita nak bila perempuan, laki perlu protect perempuan. Tapi kalau berlakunya penderaan tu dekat lelaki, kenapa perempuan tak boleh protect perasaan lelaki tu kan? Sebab korang tak ada Kementerian Pembangunan Lelaki. Mana tahu akan datang ada benda tu ke, kita tahu kan. Kementerian Pembangunan Lelaki dan kemasyarakatan kan. Kita orang ada Kementerian Pembangunan Wanita. Kita orang ada law untuk protect kita orang. Tu yang kurang tak fair kan. So kena buat kementerian untuk lelaki lah. Tapi sebenarnya bukan sebab pasal fair tak fair. Sebab lelaki ni dah cukup dah untuk menilai sesuatu keadaan. Wah, tadi dia backup tiba dia ni balik melalak. Sebab tu tak perlu ada kementerian untuk lelaki. Perempuan ni siap ada kena kementerian, nak fikir kata orang ni macam mana nak jaga diorang. Buat kementerian. Geram pula dengar. Betul lah tu macam betul lah, kementerian wanita tu dah ada lama dah. Lelaki tak kisah pun sebenarnya korang ada kementerian ni ke. Cuma kalau lelaki ada kementerian, perempuan tak ada, mesti perempuan macam kenapa kita tak ada. Dan even wanita, diorang ada segmen kat TV sendiri, wanita hari ni, lelaki hari ni, mingguan wanita. Semua benda nak bincang dengan perempuan. Sebab korang tak nak tengok pun kalau ada lelaki hari ni, tak ada viewers. Kalau perempuan nak tengok lah wanita hari ni, nak tengok masak apa semua. Lelaki sibuk ngopi lah, apa lah. Aku mana ada tengok benda-benda macam tu. Tak ada viewers lah.
Dan sebab itulah lelaki tak dilindungi. Lelaki tak dilindungi bila dia itulah abuse. So lelaki ni yang pupus ke? Tak, lelaki perlukan kementerian. Lelaki Lelaki tak perlukan kementerian, lelaki perlukan hiburan. Tapi masalahnya Kementerian Pembangunan Wanita kita tahulah nak bangun ke apa, ibu-ibu tunggal semua kan. Bapa-bapa tunggal nanti cik janda juga. Lelaki ada yang bangun. lelaki Dia bangun tempat lain. Lelaki tak perlu pembangunan dah. Dia tak pada perlu. bangun sendiri. Dia duda ke tak kahwin lagi ke? Dia bangun. Akan bangun. Kan, tapi betul lah macam kalau kita nak pandang dari angle apa yang akan dipersalahkan kan. Dia macam tak fair sikit kan. Sebab bila kita tahu orang tu didera, kalau perempuan didera, kita mesti cakap dah ayu dah mamak ni kan. Tapi betul. bila lelaki tu, contohlah kalau emang kawan-kawan kita yang ada macam contohlah macam apa ni Ruben kena dera dia sebenarnya dengan girlfriend dengan wife dia contoh kan. Dia selalu kat rumah wife dia baling mangkuk lah apa kan. Kita mesti akan cakap ada lah ni buat hal ni Ruben ni. Kita kan kita tak Dia pernah kita punya persepsi. sebabkan dia lelaki masih ada perempuan lain kan. Betul. Kan? So salah lelaki lah. Yelah macam Ada cakap tadi lah, kalau apa yang lelaki buat semua salah lelaki lah. Balik pada lelaki lah. lelaki balik kan. Kita berbalik kepada fitrah yang asal kan. Tapi dah lagi rasa macam tak fair lah kan. kat situ, Betul kan. Tapi in a way entahlah, kadang-kadang sebenarnya kita sendiri yang kena ubah mindset kita kot. Tapi tak tahulah nak cakap macam mana. Susah sikit. Kita dah ada stigma kan dalam sebab masyarakat, normally memang yang buat hal lelaki. Bukanlah nak cakap apa, tapi normally yang buat hal memang lelaki. Macam nak cakap, orang dah buat conclusion, kalau something wrong, gaduh-gaduh, lelaki mesti start. Padahal maybe sebenarnya dua-dua belah kan. Betul. So kalau kita nak cakap in terms of relationship, maybe orang tu kena sedar sendiri lah. Okay, relationship kau ni toxic, wife kau ni kuat mendera, kau kena sedar benda tu. Tapi in a way, Macam nak sedar. Kita itulah nak bagi tahu sayang orang pun kan. orang nak percaya kan benda Betul? kan. Betul tak? pergilah Kementerian Pembangunan Lelaki. Kalau tak ada lagi benda tu. Tak macam ada cakap memang normally lelaki yang akan buat halan. Padahal sebenarnya balance aku rasa. Cuma betul. hal perempuan ni lelaki tak suka cerita. Betul, perempuan yang selalu cerita belah sebab lelaki. dia akan senang tersebar bila dah kan. gaduh. Betul lah tu. Tapi apa ni, kalau macam kita nak cakap pasal kalau macam lelaki tu didera kan, apa yang patut buat sebenarnya? Contohlah, Masuk kau sebagai macam, orang yang didera ke apa? orang yang didera kan. Sebab sebenarnya lelaki kan? kalau dia tak nak bagi tahu kan, maybe dia boleh tak nak share. Sebab malu tau dah. Betul Kan? malu, akan rasa macam lemah kan. Korang Rasa akan lemah. rasa degraded kan. Betul. Padahal dia ni dia nak protect wife. Sebenarnya lelaki ni dia dah kena dera pun dia still nak protect wife dia. dia. Sebab apa? Sayang. Dia tak bagi tahu orang. Betul. Dia nak- Sayang. Maybe dia tak nak besar-besarkan hal tu kan. Sebab macam Jadi like kenapa perempuan nak besar-besarkan? Kalau perempuan ni dera, perempuan nak besar-besarkan. Lelaki dera, lelaki tak nak besar-besarkan pun. sebab Besar yelah, apa, maybe dua different Besarkan isu ni lah. sebab yelah maybe two different nature of ni lah. Yes, Macam kalau perempuan kan emotional. So they tend to bagi tahu Everything to their friends. So friends dia orang pun macam, you tak boleh buat lelaki you, you tak boleh bagi lelaki you buat macam ni. So maksudnya lelaki kalau dia dera, dia kena bagi tahu je lah. Cerita je lah kat member dia ke, Cerita keluarga dia in a ke. way minta Tak, advice kan? lah. Tapi firstly maybe kena discuss dulu kot. Kenapa you pucuk pangkal dia macam mana. I mean like macam rumah tangga, korang kan ketua keluarga. Tapi kalau cerita kau orang tak percaya kan? Tak, cerita dengan bini dia lah. Like discuss lah. Kalau Kena discuss pun kena pukul. lagi kena debit lagi. Boleh Jangan pergi bini kot. kena pukul Tapi lagi. Kementerian Pembangunan Wanita tu, dia bukan pembangunan wanita je. Dia pembangunan wanita dan masyarakat. Sebenarnya lelaki pun boleh juga komplain kat Oh, situ. ya? Boleh. Boleh call talian Nur tu. Boleh je sebenarnya. 15888 tak silap. Oh, nombor hafal. dia. Selalu Tapi call. boleh je. Tak semua kena dera selalu sebenarnya. Tapi boleh. Dekat talian Nur tu dia bukan untuk perempuan je. Dia untuk semua. Dan juga kalau contohnya ni, kita sebenarnya ada talian khas untuk orang yang depressed ataupun ada masalah. Boleh call Befrienders KL. Itu macam NGO luar lah kan. Maybe orang tu sendirilah kena cari orang yang memahami. Tapi talian tu pun dah menunjukkan dia perempuan. Talian Nur. Talian Muhammad ke, talian Ahmad ke. Ya, ada je orang nama Muhammad Nur Syazwan. Tapi Nur tengah-tengah. Tak Nur depan kan. Tapi Adalah Afiq. Muhammad Nur Afiq Huzaili. Muhammad dulu. Lah. Dia nak tunjuk dia lelaki. Kan. Mestilah tunjuk Sebab tu lah lelaki. orang takut nak mengadu dekat talian Nur ke talian apa ke kan. Kena ada talian Muhammad lah ni. Ya betul, kita kena exposure wujudkan. tu lah tak ada kan. Sebab macam orang tak tahu. So they tend to keep it to themselves lah. Betul. Kan. Okay, maybe kena ada NGO untuk lelaki. betul lelaki. Tapi soalan Tapi Haida tadi as orang yang dibuli. Kalau kata orang yang didera, kalau orang yang contoh Mendera. kita tengok
benda insiden tu, penderaan, apa yang patut kita buat? Mula-mula kena advice lah, tanya dia, are you okay? Kan menyibuk pula kan orang kata. Betul, kalau kita tu orang kata kita menyibuk pula. Tapi kena jugalah kalau orang tu macam orang rapat dengan kita. Contohlah kita nampak macam Haida kena dera kan. Kalau kita nampak perubahan tindak tanduk dia, sama macam camp anti-bully kat sekolah tu. Kan, kalau kita nampak anti-bully campaign anti-bully kat sekolah. So bila kita nampak orang tu macam berubah lain je, kita kena tanyalah macam what's wrong semua kan. And memang mula-mula memang orang tu susah nak bagi tahu, tapi bila kita dah start nampak kena lebam kat mata kiri kanan ke, maybe kita kena start approach kot orang tu. Kalau kita as a friend lah. Tapi kalau ada, sebenarnya susah sikit lah kawan. Kalau family okey sikit kot. Sebab ni rumah tangga kan. Rumah tangga. Lepas tu macam kalau kawan tu kan dia more subjektif tu. Betul. Langgar tiang ke Yes. kan. Penuh kan. Tertumbuk tangan, tertumbuk diri sendiri tu kan. Penuh kan. Segan lah kita nak tanya. Sebab minat orang lain-lain. Kita tak boleh nak salahkan orang. Mungkin dia ke arah situ, tetapi kita terima perbezaan masing-masing kan. Tu yang mungkin bila lelaki lebam, orang takkan assume tu dia kena dera dengan wife dia. Betul tak kan? Dia the best lah. Kan maksudnya kita masih kalau tengok kita macam seronok lah orang tadi. Tapi kalau kita gelap macam tak ada tenaga Tapi kalau perempuan lebam, kalau perempuan lebam mesti macam kau okey lah. Padahal dia memang minat lain-lain, fetish ke apa kan. Kan betul. Kan? Tapi tak tahulah, maybe orang sendirilah kena sedar yang you kena dera. Dia sendiri kena sedar, and dia sendiri kena cari bantuan. Untuk lelaki lah. Sebab macam perempuan, maybe perempuan dia kena minta izin suami semua kan, in a way. So kalau lelaki, you boleh buat decision sendiri sebenarnya. So you sendiri kena ni. And kalau nak ikut, kalau contohlah, tak kisahlah you agama apa pun, macam kalau dalam Islam, kalau betul-betul isteri tu nusyus dengan you kan, you know what to do. First you kena asing ke tempat tidur. Betul lah, asing ke tempat tidur dulu. Lepas tu you kena adalah cara-cara seterusnya kan. Kalau nak boleh buka buku pendidikan Islam. Okay, kalau dah asing ke tempat tidur, malam tu tidur sekali. Tapi tempat tidur asing kan. Tidur je asing. Malam tu tidur kat atas. Malam tu tidur kat dapur, atas island dapur tu. Tempat tidur asing. Kalau macam kes tu kita cakap, no bang, bincang lah dia, no. Itu lain cerita lah kan. Macam tak ada masalah je tu. Kan, lagi bahagia tu rasanya. Kan, tapi aku pun kadang-kadang macam terfikir tau. Sebab kita ni kadang-kadang nampak macam kita ni strong. Betul. Tapi kadang-kadang kita tak tahu bila kita, sampai satu time kita weak dengan point. Situation tu yang buatkan macam kau jadi lemah. Bila kau kena contoh lah, manalah tahu kena dera dengan wife kan. Physical, mental. Kalau bukan physical pun mental. Betul. Kita pun tak tahu. Kita macam lelaki-lelaki sangat ni pun tantah. Kita buat kerja Bini, diam geng je. takut bini. Bukan takut bini Bukan tu dah. takut, dia sayang sebenarnya. Geng sayang bini. Allah. Dia jadi macam kau dengan sayang dia, dalam masa sama macam kau kena dera. Macam kau tak nak kecoh semua kan. Aku pun Ke dia suka macam tu? itu dera lain. Lain Dera lain Bukan lain tau, lain Luar dia. Makan nasi ayam tadi. Terus pelat lah. lain macam Tak L-A-E-N. benda ni. So kiranya okay, kalau macam Syazwan kan dah Kahwin. I mean like dah Dah kahwin. kahwin. So Pernah kena dera sepanjang perkahwinan ataupun sepanjang tempoh tengah bercinta tu kan, pernah tak I mean like kena ada emotionally macam abuse ke ataupun physical ke? Tapi yang cerita yang lain tu tak ada dengar. Lain tu lain cerita lah ya. Kalau dari fizikal tak ada. So tak far ada tak ada. lagi lah. Tak ada lagi lah. Belum Harap-harap lagi. Tak ada sebab wife ni dia Lemah lembut. ada taekwondo. Oh ya, takut kan. Dia tunjuk si Jela dulu. Dia taekwondo tak hitam masa sebelum kahwin. Saya macam fikir, alamak ni kena dera sebelum kahwin ni. Dia pernah turun tangga rumah kau backflip je kan. Dah lambat masa tu. Tak. Baju kurung ni kan. Tapi aku juga Tapi kalau dari segi emosi tu tak adalah kata ada. Tapi macam kadang-kadang Biasalah. kita perlu fikir, kita sebagai anak lelaki ni, kita fikir kita ni nak lebihkan dia ke nak lebihkan family kita. Lepas tu kita akan rasa macam kita tak adalah rasa didera pun, cuma kita rasa macam aku kena lebih kat mana ni kan. Okay. Yelah sebab korang dah kahwin pun, korang still ada tanggungjawab pada family. betul. Syurga korang still bawah tapak kaki ibu. Betul. Macam perempuan bila dah kahwin, syurga tak bawah tapak kaki ibu dah, di bawah tapak kaki suami. So kena cium kaki suami tu. Hari-hari tunjuk kaki kat dia. Siapa dulu siapa ni? Especially lepas balik kerja, lepas buka kasut tu. Kasut je. Syurga tak ada
syurga tak kan? Kalau macam Haida pula sepanjang tempoh Relationship tu ada tak macam ada emotionally Tapi Haida mesti tengah lelaki. tak pun macam fizikal. Aida rasa macam Syazwan juga kot. Physical maybe tak ada. Emosi lah. Tapi dari segi mental tu mungkin. Ada. Betul. Kan. Sebab yalah macam as usual lelaki macam pendam. Pendam. Kan? Okay. Kadang-kadang macam kita rasa macam kau tak buat macam ni tu. Dia lama-lama sebenarnya tu deraan lah tu kan. Betul kan. Tapi kalau macam tu you guys luahkan pada kawan ke ataupun you just let it go ke macam mana? Problem dia sebab kawan-kawan Aida semua dah kahwin. So So susah nak ajak keluar makan, nak bercerita. Faham. Kan? So kita akan lepaskan dekat note. iPhone dia ada note tau. Tak Aida, kenapa tak ada group Dulu kan ada group lelaki pandam. Ni group lelaki dera. Tak ada ke? Dia dah keluar dah grup tu. Tak ada dah keluar group tu dah. Ya kan dah okey. Kan cuma tapi betul gak lah macam kalau ni kita perlukan seseorang lah untuk bercakap. Kan? Sebab kalau pendam lagi baik sebab lelaki ni dah naturally memang pendam. Lepas tu kalau dia tak luahkan lagi bahaya lah. Betul. Kan? So better macam ada someone yang boleh macam kita just nak share. Kan? Kalau tak ada solution pun tak apa. At least kau nak bercerita je. Kalau Betul. macam aku akan suka cerita balik dengan pasangan aku. Benda tu. Tapi dia yang dera Syazwan. Tak adalah dia. Hesitate nampak di situ agak-agak nak jawab. Tak, nak cuba ingat balik. Ada dera ke? Ada dera. Adalah kan. Macam malam semalam tak dera siapa-siapa. Tapi semalam dia ikat kat katil tu. Yang lain tu yang lain. Tak discuss Itu yang lain lah. Yang lain jangan Yang lain yang lain. Dia dera sedap lain. Dera sakit lain. Aduh. Apa tadi Zazan? Lupa dah. Dah lupa. Tak dera ni kalau ni nak discuss balik dengan pasangan. Benda tu je lah. Okay. Tapi Wan, contohlah kau bagus lah. Aku rasa cara tu the best way so kan. the best way dengan Discuss kita dengan- ceritakan balik. Maksudnya kita discuss kan. Tapi kalau kau dah ceritakan benda tu dah jadi lagi, maksudnya penderaan tu masih ada. Bukan penderaan lain Lain. Penderaan terus. Kalau peneraan tu ada, kita dera lah dia balik. Maksudnya deraan sedap. Tapi rasanya kalau lah untuk orang lain kan, kita tak tahu side orang lain ada cerita dia masing-masing kan. Kalau dia orang ada betul. penderaan fizikal ataupun emosi, kalau kata dia dah cuba soft tapi tak soft, mungkin dia boleh balik pada talian nur Talian tadi tu semua. lah. betul-betul. lah. Kalau tak ada kredit baru jumpa kawan-kawan. Betul. Even verbal pun di consider penderaan. Abuse, yes. Bully juga. It's considered as bully juga. Betul. Tapi okay, kalau perempuan dera lelaki kira in a way salah lah juga. Tapi kalau lelaki dera lelaki macam mana pula? Oi. Yes. Sekejap. Ada je macam kat sekolah macam bully tu penderaan juga. bully. Faham tak? Kalau dera lelaki. So apa yang Betul. apa yang tapi usually macam kat sekolah bila macam budak form 1 kena bully ke apa kan, kita akan Tapi macam kau ni lembik macam tu dekat tempat kerja pun ada kadang-kadang. Yeah. Benda Ya ni ke? macam mungkin ada seorang macam jenis Haida pernah bully Pian kan? Haida dibuli. Kau bila Apa, cakap kau Haida apa? dibully. Contoh tempat kerja macam mana? Contoh macam tempat kerja kan, bila ada seorang ni maybe dia introvert sikit. Kan? faham. Ataupun kan tapi bagus juga ada pandang benda angle lelaki dengan lelaki. Sebab tempat kita betul. lelaki didera kan. Bully lah, Macam kat office kan kadang ada juga yang Betul. macam maybe dia staff Mentally. baru. So orang macam Bagi kerja banyak. kan macam Oh macam Haida bully Fizo lah. tak macam Haida dibuli dengan dia. Kan Apa yang betul staff lah. baru ni? Tak contoh kan. Contoh. Macam tu pun kadang-kadang walaupun bukan fizikal, dia macam deraan apa Emosi. Ataupun buatkan orang tu pun macam mamak tu mungkin akan rasa macam macam mana aku nak pergi kerja tapi ada staff-staff lain yang macam maybe seniority kan. Kan boleh jadi juga kan. Faham. betul tak, ataupun kalau ada apa macam orang kata penderaan authority. Ya. Ada tak? Authority macam mana? Macam mana? Macam Kiranya orang lagi yang- tua, yang orang lagi senior daripada kita. Seniority. okay, yang ni kan macam dia tengok macam kita macam boleh betul dia Boleh makan, di makan. push lagi. dia betul. pun dera kita daripada situlah kan, sebab dia rasa dia mampu nak buat benda Allah Yes. tu kan. Betul kan. Kan benda-benda tu Sedihnya ni penderaan ni talian nur ke? Belum lagi. Belum lagi. Talian Nurul. 3 untuk laporan lelaki. Kan tapi Benda tu kadang-kadang kita tak sedar pun. tak sedar. Benda tu Yes. adalah bully. Benda tu adalah penderaan sebenarnya. I sedar benda tu Sebenarnya. tiba. Tak, okay, contoh lah, mungkin kita balik pada cerita Ili tadi kan. Katalah kita dapat satu kerja ni senior minta tolong contoh.
benda tu besok pun dia akan minta tolong. Kita anggap benda tu macam rutin harian je sebenarnya. Padahal benda tu Sama It's not beyond our job kan. bukan kerja It's kita beyond nak our buat tu job. kan. Betul. Sebenarnya. Tapi betul benda nak buat macam mana? Betul. Kalau kita nak buat apa, kita kena jaga hati diorang juga, faham tak? Because in a way, apa benda yang kita di-evaluate, diorang akan evaluate kita. Tapi kita sepatutnya ada benda-benda macam ni. Kalau in tempat kerja, I think kita kena ada mutual punya evaluation tau. Kita boleh evaluate orang lagi besar daripada kita, dan orang yang atas tu pun boleh evaluate kita. Maknanya it's fair lah. Dia dapat ni lah. Tu dah lah in terms of corporate world lah. Tapi kalau in terms of macam mana kalau kena bully dengan kawan tu, boleh report ke HR. Okay Aida. Boleh Ada report juga HR. yang macam dari segi fizikal kan, macam suka pukul lah, macam suka pukul dari belakang macam tu kan. Dia Belum makan. kan. Betul. Kadang-kadang orang tu mungkin dia tak report, tapi dia tak selesa sebenarnya kan. Betul. Tapi dia maybe dia rasa macam aku tak nak benda ni besar-besar kan. So Sebab Syazwan dah minta maaf kat Azwar belum? Kenapa Itu emotionally tak boleh, tak abuse. boleh, Tak boleh dah. Alhamdulillah. kan maknanya bukan perempuan je yang betul. didera Didera. Didera oleh lelaki, pun. tetapi lelaki pun didera oleh lelaki. Ya, Juga. perempuan pun Juga. boleh kena didera oleh perempuan juga. Betul. Nah. Maknanya bukannya perempuan yang kamu lemah ni je. Kan lelaki pun tak Ada kena dera. kan, Ada kena dera. Cuma mungkin cara berbeza lah. Cara berbeza. Dan penderaan ni sampai ultimate level dia akan depress. Betul? Bila start Betul. depress, mula dia akan buat benda-benda yang bukan. Betul. Dan nampak tu kalau macam siap dia diam je tu, tegur-tegur lah. Betul. Tegur-tegur orang tu yang tanya apa yang kita boleh tolong dia. Wah, kita very serious topik kali ni. Kalau diam dia tegur. Semak pula kan. Padahal yang kerja. Baru nak edit video ni. Kita tengok video macam Padahal orang tu semak tak nak orang tegur. Kau kenapa? Member tengah tahan berak. Ni kalau Toilet buka mulut penuh, mesti keluar ni. Buka mulut ni memang terkeluar di hujung ni. Member tegur pula. Hujung ya. Kan? So, maknanya kalau macam lelaki kan, mungkin yang macam korang rasa didera, terdera ataupun Kan? didera. So mungkin korang boleh macam ada cakap lah, gunakan talan-talan hayat ataupun Tu ingat Talan hayat lah. Nak main million ke? Talan hayat kehidupan. Dan lebih baik bercerita kot. kena share Betul. lah. At least cerita dengan orang yang Rapat, boleh Jangan percaya pendam kat dia. Janganlah cerita dengan orang yang mendera awak. Nanti lagi kena dera. Betul. Tapi zaman sekarang ni orang cerita kat social media je. Jarang nak cerita kat talan hayat ni. Betul. Tak Twitter, Facebook, Instagram semua ada kan. Betul lah. Tapi benda tu tak bagus juga kan. Kita tak tahu apa benda yang terjadi Betul. sebenarnya kan. So kalau anda rasa anda didera, Dibuli, anda boleh call didera. kami. Ya, Gender boleh Bender share. Shock. Yes, boleh Boleh lah, selitkan DM. komen-komen juga dekat Yes. IG Gender Bender Shock. Dan jangan lupa tinggalkan nombor telefon Untuk apa makanan kegemaran. Kita akan cuba selesaikan masalah anda. Okay, terima kasih kerana mendengarkan episod kali ni. Kita jumpa lagi lain kali dalam Gender Bender.